Pada sesi awal Eropah, penurunan harga membuat percubaan untuk menembusi di bawah 0.9646, tetapi harga membentuk false breakout sekaligus mewujudkan isyarat beli yang kuat. Kemudian harga yang disatukan di atas 0.9687 membawa kepada peningkatan dalam jumlah pembelian. Kesannya patung wang Eropah menghampiri 0.9835 diikuti dengan sedikit pullback. Data semalam mengenai keyakinan pengguna kawasan euro ternyata suram, walaupun penunjuk itu memenuhi ramalan penganalisis yang membantu euro kekal stabil. Inflasi tahunan Jerman meningkat sebanyak 10% pada bulan September, mengatasi anggaran ahli ekonomi. Di samping itu, Amerika Syarikat melaporkan statistik mengenai tuntutan pengangguran mingguan dan KDNK bagi suku kedua. Ekonomi Amerika Syarikat menguncup pada kadar tahunan 0.6%. Berita ini memberi tekanan kepada dolar Amerika Syarikat yang susut berbanding euro dan pound British. Namun akhirnya ia berjaya pulih di tengah-tengah langkah yang diambil oleh Bank of England pada hari Rabu. Ini bermakna kebimbangan dalam pasaran mata wang telah reda sedikit yang mengakibatkan pound lebih kuat. Walau bagaimanapun hari ini keadaan mungkin berubah secara mendadak. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang KDNK UK dan pelaburan perniagaan. Dalam 3 bulan kedua tahun ini, ekonomi British dijangka menyusut sebanyak 0.1% suku ke suku dan berkembang hanya 2.9% tahun ke tahun. Benar, pound sterling mungkin terus mendapat nilai, tetapi kenaikan harganya berkemungkinan terhad sekiranya berlaku statistik yang suram. Bagi siaran berita dari kawasan euro, Jerman bersedia untuk melaporkan jualan runcit yang diramalkan akan menurun. Di satu pihak, ini adalah petanda buruk bagi ekonomi kerana ia menjejaskan kadar pertumbuhannya. Sebaliknya, ia boleh membantu meredakan inflasi. Oleh itu, penunjuk tidak akan mempunyai kesan yang teruk pada arah euro. Selain itu, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap kadar pengangguran di Jerman dan kawasan euro serta inflasi zon euro. Pertumbuhan harga pengguna di 19 negara yang berkongsi mata wang euro dijangka meningkat kepada 9.7%. Jika bacaan melebihi 10%, euro mungkin mengalami tekanan semula. Jika inflasi memenuhi jangkaan pasaran, kemungkinan besar euro akan mencatatkan kenaikan seterusnya. Bagi kadar pengangguran di kawasan euro, penunjuk itu dijangka kekal tidak berubah. Pada separuh kedua hari ini, wajar untuk kita memberi tumpuan terhadap indeks harga teras PCE yang sangat penting kepada Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Oleh itu, bacaan yang mengecewakan akan mengesahkan bahawa pengawal Australia perlu mengekalkan laluan kenaikan kadar yang agresif. Ini seterusnya akan meningkatkan permintaan terhadap dolar. Tambahan pula, pedagang mungkin memberi perhatian terhadap perbelanjaan peribadi, ucapan ahli FOMC serta laporan Universiti Michigan mengenai sentimen pengguna dan jangkaan inflasi. Jika penunjuk berada di bawah ramalan penganalisis, ini akan membuktikan bahawa ekonomi sedang merosot ke dalam kemelesetan. Dari sudut pandangan teknikal, carta euro US dollar 1 jam menunjukkan bahawa tahap 0.9776 dan 0.9835 masing-masing bertindak sebagai sokongan dan rintangan. False breakout pada 0.9776 akan mencipta isyarat beli yang kuat yang akan membawa kepada lantunan semula sehingga 0.9835. Walau bagaimanapun senario ini tidak mungkin berlaku, saya percaya bahawa euro akan meluncur ke julat ini, kemudian kenaikan harga akan menaikkan harga sebanyak 15 hingga ke 20 pips dan dinamik pasangan akan perlahan. Pergerakan selanjutnya akan bergantung pada statistik makroekonomi Amerika Syarikat. Jika harga menembusi julat ini, euro akan menurun sehingga 0.9730 dan 0.9687. Pada tahap ini, saya syorkan untuk membuat pembelian. Sebagai alternatif, jika mata wang Eropah menembusi di atas 0.9835 dan mengujinya dari atas ke bawah pada separuh pertama hari ini, ia akan menjadi satu kemungkinan untuk posisi pembelian dengan mengira kenaikan sehingga 0.9895 dan 0.9952. Pada tahap 0.9952, pedagang mungkin membuat penjualan di rebound. Penjualan di 0.9895 dan 0.9835 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Lagipun, aset berisiko mempunyai peluang tipis untuk melanjutkan keuntungan tanpa pemacu yang kuat.
Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia untuk mengumumkan bahawa wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia kini menjadi sebahagian daripada Persekutuan Rusia. Ia masih dapat dilihat bagaimana negara Eropah akan bertindak balas terhadap fakta ini. Oleh itu, keadaan tidak menentu dan ia tidak berbaloi untuk tergesa-gesa untuk membuat pembelian, terutamanya pada akhir minggu. Bercakap pula tentang pound British, false breakout pada 1.1071 akan mencipta isyarat beli sekaligus menolak harga ke 1.1136. Jika pound sterling disatukan di atas tahap ini, kemungkinan besar ia akan meningkat sehingga 1.1193 dan 1.1268. Pada para 1.1268, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat penjualan di rebound dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 40 hingga ke 50 pips. Penjualan di 1.1136 dan 1.1193 boleh dibuka hanya sekiranya berlaku false breakout. Jika penurunan harga menguasai semula 1.1071, kita seharusnya berterima kasih kepada data makroekonomi, dan jika harga menguji tahap ini dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat. Akibatnya, pound British akan turun sehingga 1.1018 dan 1.0955. Pada tahap 1.0955 terdapat kemungkinan untuk pembelian bergantung pada pembetulan intraday 50 hingga ke 60 pips. Pembelian di 1.1018 dan 1.1071 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.